Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar warga SK Gonangka yang cikgu hormati sekalian? Terima kasih diucapkan kepada guru-guru yang telah menyediakan bahan-bahan pembelajaran kepada murid-murid kita sepanjang cuti PKP COVID-19 ini. Cikgu ada beberapa cadangan yang boleh kita sama-sama tambah baik untuk penyediaan bahan-bahan pembelajaran kepada murid-murid kita ini. Yang pertama, cikgu sarankan kepada guru-guru mata pelajaran buat perancangan topik ataupun tajuk-tajuk yang ingin disampaikan kepada murid-murid mereka dengan membuat rakaman pengajaran dalam bentuk video ataupun audio visual dan dikongsikan kepada murid-murid mereka. Cara yang paling mudah adalah cikgu buat perancangan tajuk-tajuk yang ingin diajar ataupun disampaikan kepada murid-murid dan buat rakaman melalui peranti telefon bimbit ataupun telefon pintar ataupun mana-mana peranti yang cikgu ada. Selepas itu cikgu kongsikan dengan murid-murid cikgu dan selepas itu disusuli dengan tugasan ataupun latihan-latihan yang perlu murid-murid selesaikan. Kita percaya murid-murid kita menghadapi masalah untuk menyelesaikan latihan ataupun tugasan-tugasan yang kita beri disebabkan oleh sebahagian topik ataupun kemahiran yang ditanya ataupun diuji dalam latihan tersebut tidak ataupun belum mereka pelajari secara langsung dengan guru-guru. Jadi cara ini dapat membantu murid-murid kita menguasai pelajaran ataupun kemahiran ataupun topik-topik yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Saya percaya ramai cikgu akan berasa tidak selesa untuk membuat rakaman pengajaran sendiri. Lebih-lebih lagi kita ada perasaan rasa segan, malu untuk berhadapan dengan kamera dan sebagainya. Jadi ada alternatif yang kedua. Cikgu boleh teroka terlebih dahulu video-video guru-guru yang telah membuat pengajaran-pengajaran berkaitan dengan topik-topik yang tertentu dan boleh didapati dengan mudah. Contohnya dalam channel YouTube. Cikgu boleh teroka dan cikgu kena pasti dan cikgu boleh kongsikan video tersebut terlebih dahulu kepada murid kita dan selepas itu cikgu kongsi pula latihan-latihan ataupun tugasan yang perlu mereka selesaikan. Saya rasa dengan kaedah ini kita dapat mengatasi masalah murid belum belajar sesuatu topik atau kemahiran tersebut dan kita boleh mengatasi beban tugas ibu bapa untuk membimbing anak-anaknya. Kita faham tak semua ibu bapa boleh mengajar anak-anaknya dalam semua mata pelajaran di rumah. Jadi dengan cara ini saya percaya jika cikgu rancang dengan baik-baik, buat betul-betul rakaman video pengajaran tersebut, tak perlu mengambil masa yang begitu panjang, fokus kepada topik ataupun pelajaran yang ingin disampaikan, insya-Allah saya rasa hasilnya, impaknya kepada murid-murid kita cukup hebat. Untuk makluman warga sekolah yang saya hormati, kita baru sahaja menyediakan platform channel YouTube sekolah iaitu e-learning, YouTube e-learning sekolah. Dalam ni kita akan himpunkan video-video ataupun rakaman-rakaman video pengajaran cikgu-cikgu kita akan himpunkan di dalam ini dan nanti kita hanya kongsikan kepada murid-murid kita pengajaran-pengajaran yang telah disampaikan oleh cikgu-cikgu mereka. Dan saya percaya pada peringkat permulaan ini cikgu akan rasa seolah-olahnya macam agak payah ataupun sukar untuk cikgu hasilkan video-video yang dimaksudkan, tetapi insya-Allah kita telah ada pasukan e-learning sekolah Gonangka ataupun academic support team yang kita tubuhkan ini dalam kalangan guru-guru yang mahir ICT, ada kemahiran dalam membuat editing dan sebagainya. Nanti kita akan kongsikan dalam PLC ataupun ladap secara kelompok kecil dan kita akan berikan pendedahan bagaimana nak menghasilkan video-video pengajaran yang saya maksudkan tadi. Saya rasa
cukuplah setakat ini perkongsian peringkat awal ini. InsyaAllah dalam sedikit masa lagi kita akan adakan perkongsian cara-cara dan juga kaedah-kaedah untuk cikgu-cikgu kita menghasilkan video pengajaran sendiri untuk disampaikan kepada murid-murid kita. Dan saya percaya murid-murid kita akan teruja apabila melihat guru-gurunya berada di hadapan mata mereka di rumah dan menyampaikan kemahiran dan juga pelajaran seolah-olah mereka berada di dalam kelasnya sebelum ini. Ingat ya, cikgu, kita akan cuba tindakan ini ataupun langkah ini sebagai penambahbaikan setelah 54 hari dah kita bercuti, dan sebelum ini kita banyak memberikan latihan, memberi tugasan, tetapi kita tak ada kongsi pun video-video pengajaran kita kepada mereka. Dan saya percaya seperti mana kita guru begitu rindukan anak-anak murid kita yang telah sekian lama kita tak tatapi wajah mereka, telatah mereka dan juga ragam mereka, apatah lagi murid-murid dapat melihat sendiri wajah-wajah guru-guru mereka yang mereka sayang ini di hadapan mata. InsyaAllah mereka akan belajar di rumah dengan tekun walaupun mereka bercuti dan juga berada jauh di hadapan mata kita guru. Akhir kata kepada guru-guru, teruskan bersemangat untuk kita membantu murid-murid kita menguasai pelajaran walaupun mereka tidak berada di hadapan mata kita, di hadapan kelas ataupun di sekolah pada waktu ini. Dan kita kena ingat, cikgu-cikgu masih terikat dengan bekerja di rumah. Gunakan, manfaatkan cuti yang panjang ini untuk kita merancang, membuat persiapan dan juga menyediakan bahan-bahan pembelajaran kepada murid-murid kita. Walaupun kita berusaha dari jarak yang jauh atau kata kita belajar dalam orang kata norma yang baharu, maka kita kena bersedia berubah untuk menghadapi situasi getir ini supaya anak-anak murid kita tidak ketinggalan dalam pembelajaran mereka. Ingat, kita kena bekerja dari rumah, kita kena menyediakan bahan-bahan yang bersesuaian untuk mereka, dan yang penting kita buat perancangan. Jangan kita hanya beri latihan tetapi kita tidak pantau, jadi kita tidak tengok apa masalah dan juga kekangan-kekangan yang dihadapi oleh murid-murid kita di rumah. Jadi sama-sama kita perbaiki untuk kebaikan anak-anak murid sekolah-sekolah kita. Saya rasa setakat ini dulu perkongsian cikgu. InsyaAllah kita sama-sama bantu. InsyaAllah kita sama-sama tolong murid-murid kita belajar di rumah dengan jayanya. Assalamualaikum.